Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya sekali lagi Muhammad Ali Syafiq bin Muhammad Ismail dalam solat Bangladesh Kongsi, untuk penilaian akhir semester bagi subjek institusi dan pasaran kewangan Islam. Okey, baik. Untuk video kali ini, saya nak berkongsi dengan semua berkenaan dengan kewangan Islam. Saya pasti ramai di luar sana yang mungkin tertanya-tanya kan, apa benda sebenarnya kewangan Islam ni kan. Baik, secara umumnya sebenarnya kewangan Islam ni boleh didefinisikan sebagai satu sistem kewangan atau perbankan yang mana prinsip dan amalannya berlandaskan hukum Islam atau patuh syariah, serta ianya tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti unsur riba, tak ada unsur gharar iaitu ketidakpastian, mahupun unsur maisir iaitu perjudian. Ini secara umum secara umum apa itu kewangan Islam. Tapi saya tak nak sentuh lebih detail dalam video kali ini berkenaan dengan kewangan Islam. Kerana dalam video ni fokus utama saya adalah untuk kita membincangkan masa depan kewangan Islam ini sendiri. Bila sebut je masa depan, perkataan lawannya apa? Perkataan lawannya adalah masa lalu ataupun sejarah. Menyikap sejarah kewangan Islam ni sendiri, sebenarnya sistem kewangan Islam ni dah ada sejak zaman Nabi tu. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat lagi. Memang tak ada sebenarnya perbankan Islam secara rasmi pada zaman tu. Cuma servis atau kaedahnya memang dah ada. Contohnya Zubair Al-Awwam. Pada ketika itu Zubair Al-Awwam ini merupakan seorang yang jujur dan sangat amanah. Jadi pada waktu tu ramai orang ni nak simpan duit dengan Zubair kerana amanahnya dia. Tapi makin lama makin ramai orang simpan, Zubair ni rasa macam takut apa-apa terjadi kan dengan duit tu, sebab duit tu orang datang simpan. Bila simpan dia tak boleh nak guna duit tu. Orang kata kontrak wadiah. Kita tahu kalau kontrak wadiah ni orang simpan dan kita tak boleh sentuh lah. Dan juga kalau salah maafkan saya, itulah sedikit sebanyak sistem perbankan Islam pada zaman dahulu. Bila Zubair ni dia terima duit banyak, dia kata tak boleh jadi ni. Risau kan, risau duit tu hilang. Dia kata dekat penyimpan yang sedia ada tu, dia kata kalau korang nak simpan juga, aku dah tak terima simpanan. Tapi kalau korang nak simpan, jadikan dia sebagai pinjaman. Maknanya aku boleh orang kata apa, ikut aku nak uruskan duit itu, aku boleh buat modal berniaga, aku boleh buat pelaburan dan sebagainya. Begitulah juga, itulah sebagai asas sebenarnya kepada kewangan, sistem kewangan Islam pada masa sekarang. Dari segi penubuhan institusi kewangan Islam secara rasminya, kita boleh tengok dengan penubuhan Mid Ghamd Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 dan terus berkembang sehinggalah ke Malaysia. Di Malaysia pula, selepas kemerdekaan, memang terdapat permintaan yang sangat banyak, yang tinggi untuk mewujudkan institusi kewangan yang halal dalam mengurus wang umat Islam di Malaysia ni. Dan akhirnya pada tahun 1963, tertubuhnya Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji yang kini digelar sebagai Lembaga Tabung Haji, hasil cetusan idea daripada Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Beliau cadangkan untuk penubuhan ni pada tahun 1959 dan akhirnya direalisasikan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1963, dan kemudiannya berkembang lagi institusi kewangan, kewangan Islam ni terutamanya, tertubuhnya Bank Islam Malaysia pada tahun 1983, dan terus berkembang. Dan akhirnya sehinggalah penubuhan bank-bank konvensional yang menawarkan jendela Islamik seperti Maybank dan sebagainya. Maybank Islamik, adanya Maybank Islamik dan sebagainya. Begitu juga dalam industri takaful, macam mana mereka berkembang ni, sejajar dengan tertubuhnya beberapa institusi kewangan dan juga perbankan Islam di Malaysia. Begitu juga di seluruh dunia. Jadi kalau kita tengok sebenarnya sejarah perjalanan industri kewangan Islam ni, kita nampak perkembangannya dari zaman ke zaman. Dan pada masa ini sebenarnya
kewangan Islam ni sedang dalam fasa yang membangun dan terus membangun. Dan sejujurnya, memang terdapat masa depan yang cerah terhadap industri kewangan Islam ni. Kenapa saya cakap kewangan Islam ni ada masa depan yang cerah? Yang pertama ni, kalau kita tengok, kita dapat lihat sekarang ni lahirnya ramai tokoh. Ramai tokoh ataupun pakar dan juga ramai penasihat kewangan yang berkelayakan dalam bidang kewangan Islam ini. Kita boleh saja dapatkan nasihat daripada mereka dengan mudah pada masa sekarang. Cari saja, buat saja carian di YouTube, di Google dan sebagainya, mesti banyak penulisan atau perkongsian daripada mereka ni. Terutamanya kalau ada isu-isu kewangan yang terkini. Contohnya, adanya Datuk Dr. Daud Bakar, antara pakar kewangan Islam, Dr. Zahruddin Abdul Rahman, dan ramai lagi. Hatta penasihat-penasihat kewangan pun ramai yang sekarang ni dah ada pensijilan profesional. Seperti contoh Islamic Financial Planner, IFP, dan kebanyakan universiti pun kini menawarkan pensijilan ini sebagai nilai tambah kepada graduan dalam nak meramaikan lagi penasihat-penasihat kewangan, terutamanya dalam bidang kewangan Islam ini. Sebagai contohnya di QIPSAS sendiri juga menawarkan pensijilan IFP dalam pengajian ijazah sarjana muda kewangan Islam. Seperti banyak inilah yang saya sedang belajar sekarang ni dalam ijazah sarjana muda kewangan Islam di QIPSAS. Di luar sana nak masuk QIPSAS boleh saja PM tepi. Itu sebagai contoh lah, sebagai selingan dalam video ni. Begitulah kita nampak perkembangannya dengan itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita dapat lihat industri kewangan Islam ni terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan juga revolusi industri 4.0 seperti fintech. Adanya sistem robo advisor seperti dalam pelaburan, contohnya Bank Islam memperkenalkan satu aplikasi pelaburan, Best Invest, di mana ia menggunakan sistem robo advisor untuk membantu pelabur melakukan pelaburan dengan mudah. Kita cuma masuk duit, tetapkan portfolio kita, nanti sistem tu akan laburkan ikut tahap portfolio kita. Semudah itu saja kita boleh buat pelaburan. Dan paling penting ianya patuh syariah dan di bawah kawalan selia Suruhanjaya Security Malaysia. Itu yang keduanya. Yang seterusnya, kenapa kewangan Islam ni ada masa depan yang cerah, terutamanya di Malaysia, adalah kerana mendapat sokongan padu daripada kerajaan Malaysia sendiri. Seperti mana yang kita sedang ataupun kita sedia maklum, atau mungkin ada yang tak tahu, kerajaan Malaysia sebenarnya sangat committed untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kewangan Islam global. Dan kerajaan Malaysia juga pernah menerbitkan satu sukuk, iaitu instrumen pelaburan bond patuh syariah, dalam usaha nak meningkatkan lagi pendapatan negara ketika pandemik melanda. Kita tengok pada tahun 2020, kerajaan Malaysia menerbitkan sukuk prihatin pada ketika itu. Dan penerbitan sukuk itu sebenarnya jelas menunjukkan bahawa kerajaan memberi sepenuh perhatian dalam mengutamakan instrumen kewangan Islam bagi menambah pendapatan negara. Itulah sedikit sebanyak kenapa sebenarnya kewangan Islam ni ada masa depan yang sangat cerah, terutamanya di Malaysia, termasuklah di Malaysia sebenarnya, dan di peringkat global secara amnya. Dan itulah 3 elemen yang membuatkan kewangan Islam ni di masa depan yang cerah. Dan seperti kita sedia maklum, sistem kewangan Islam atau perbankan Islam ini juga telah pun diterima umum dan menjadi industri yang amat memberangsangkan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita ada pilihan dalam industri kewangan Islam ni sendiri. Nak dibandingkan dengan konvensional. Jadi pilihlah yang terbaik. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya dalam video kali ini dan harap ianya dapat memberi manfaat kepada anda semua yang menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.